Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Hadis yang ke-42, amalan menggandakan pahala. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anha an abiha annahu dakhala ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawa aw hasa tusabbihu bih faqala sallallahu alaihi wasallam ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min hadha aw afdal kuli subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma baina dhalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar mislu zalik walhamdulillah mislu zalik wa la ilaha illallah mislu zalik wa la hawla wa la quwwata illa billah mislu zalik. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidatuna Aisyah binti Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu ta'ala anha, daripada bapanya, sesungguhnya dia, yakni bapanya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, satu hari bapa beliau, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk berjumpa seorang perempuan. Maka bila mana Sayyidina Abu Bakar dan Nabi masuk berjumpa dengan satu orang perempuan, dan di hadapannya perempuan tersebut biji-biji atau batu-batu yang digunakan untuk bertasbih. Sayyidina Abu Bakar dan Nabi masuk saja jumpa satu orang perempuan, kemudian tengok di hadapan perempuan tu ada batu kecil-kecil. Batu kecil-kecil itu tuan-tuan digunakan untuk tasbih, untuk kira bilangan tasbihnya. Kalau istighfarnya berapa, selawatnya berapa, tasbihnya berapa, tahmidnya berapa, digunakan biji. Digunakan satu biji-biji ataupun batu-batu yang kecil yang digunakan untuk kira bilangan tasbih ataupun tahmid ataupun apa zikir sekalipun yang dizikirkan tersebut. Ini kata ulama dalil tuan-tuan penggunaan tasbih. Dalil penggunaan tasbih. Sebab tu tuan-tuan kata ulama, kalau kita berzikir, sayuginya guna tasbih. Guna tasbih. Dan yang terbaik tuan-tuan, guna tasbih kayu. Kata guru kami rahimahullahu ta'ala, kalau dapat guna tasbih kayu. Hari ni macam-macam tasbih ada. Yang ketik-ketik pun ada. Tik, 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 tik. Duk tangan gerak tapi mulut tak gerak. Dia lain lah. Ataupun yang jenis macam cincin tu, sarung tu picit-picit pun ada. Tapi bagusnya tuan-tuan guna tasbih. Dan tasbih kalau dapat beli yang kayu. Ini tasbih yang plastik pun ada, tapi bagusnya yang kayu tuan-tuan. Ini kami, para masyayikh, para guru-guru kami memang sarankan, memang kalau hal zikir guna tasbih. Kalau usahakan dan dapat tasbih yang kayu lah, yang kayu. Dan kalau boleh ni tuan-tuan, tasbih ni kalau boleh sentiasa ada dekat kita. Sentiasa ada dekat kita. Gimana-mana hak lepas ni tuan-tuan ada tasbih. Seperti mana kita gimana-mana ada handset.
Gimana-mana kita boleh bawa handset, takkan gimana-mana kita tak boleh bawa tasbih. Kerana salah satu disebut kata ulama, barang siapa yang tasbihnya sentiasa ada padanya, maka dia akan sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dok malaikat sentiasa doakan minta ampun agar dia ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beli tasbih kecil-kecil pun tak apa, masuk dalam kocek, pergi mana-mana hak ada tasbih. Ada tasbih tuan-tuan. Kena biasakan jugalah. Kena biasakan juga. Ada tasbih tuan-tuan, seperti mana kita di mana-mana ada handset. Maka bawalah tasbih, insya-Allah ada barakah, ada nilainya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar masuk saja jumpa satu orang perempuan ni, dia tengah tasbih, dia tengah zikir. Yang mana ada pada depan dia ada batu yang dia kira tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Ada batu-batu kecil yang digunakan untuk bertasbih. Lalu Nabi SAW mengatakan, ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadza aw afdal. Nabi kata dengan satu orang perempuannya tadi yang tengah tasbih guna batu tadi, Nabi kata, mahukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih mudah bagi kamu atau yang lebih baik? Jadi Nabi tengok dia tengah tasbih tu dengan menggunakan bilangan batu yang banyak. Lalu Nabi SAW beritahu kepada perempuan tersebut, nak tak aku ajarkan, aku bagi tahu, aku khabarkan kepada kamu sesuatu yang lebih mudah atau lebih baik daripada ni. Lebih mudah amalannya lah, ataupun lebih baik daripada ni, iaitu amalan yang kamu buat ni lebih baik lagi. Yang kamu tasbih ni, contoh subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah, nak tak aku kabarkan kepada kamu satu amalan yang lebih baik daripada ini? Sudah tentulah nak tuan-tuan. Sebab kita ni kalau boleh usahakan tuan-tuan dalam hidup atas dunia ni, sementara umur baki yang ada pada kita ni, carikan sesuatu amalan yang mudah, ringkas, pendek, tapi pahalanya besar. Orang yang bijak dia akan usaha tuan-tuan, dan dia akan rebut untuk mengamalkan amalan-amalan yang mudah, ringkas, pendek, tapi pahalanya besar. Pahalanya sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Kemudian lanjut kata Nabi SAW, quli. Nabi khabarkan pada perempuan tu, Nabi kata apa? Bacalah, apa dia? Subhanallah adada ma khalaqa fis sama', subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina zalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Ini bacaan yang diajar oleh Nabi SAW. Yang diajar oleh Nabi SAW sampailah habis. Nabi ajar kepada perempuannya tadi, iaitu Nabi sebutkan juga Allahu Akbar mislu zalik. Mislu zalik sama juga, seperti itu juga. Dan juga Alhamdulillah, baca juga seperti itu juga, sama. La ilaha illallah, baca juga seperti itu, sama juga. Dan yang terakhir, la haula wa la quwata illa billah, sama juga baca seperti itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah kata ulama tuan-tuan, hadis yang menyatakan amalan yang menggandakan pahala. Bacaan hak bila baca tasbih ni, dia menggandakan amalan, menggandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kaedah kita nak beramal dengan hadis ini? Yang pertama tuan-tuan, kata ulama bahawasanya setiap kali selepas solat, sekurang-kurang bacalah sekali.
sekurang-kurang bacalah sekali setiap kali lepas solat fardu maksudnya. Lepas solat subuh, lepas solat zuhur, asar, maghrib, isyak, maka sekurang-kurang baca sekali. Baca seraun tu lah sekali terus. Yang pertama apa dia? Tasbih yang Nabi sebut tadi. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina zalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. 4 rangkaian tasbihnya tadi, itu sekurangnya sekali. Itu satu set tu. Itu tasbih. Kemudian Nabi SAW juga sebut, apa dia? Nabi kata bacalah juga iaitu tahmid. Tahmid ni alhamdulillah. Tahmid tu alhamdulillah. Okey, tahmidnya pun sekali juga, satu set juga, iaitu alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina zalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Ini satu set yang disebutkan sebagai tahmid. Sekali sekurang-kurangnya, setiap kali lepas solat juga. Kemudian Nabi SAW juga sebut la ilaha illallah mislu zalik, iaitu disebut sebagai tahlil. Tahlil. La ilaha illallah mislu zalik artinya tahlil. Baca tahlil juga. Apa tahlilnya? Iaitu la ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina zalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Ini satu set disebut sebagai tahlil. Sebagai tahlil. Kemudian juga Nabi SAW menyatakan tentang takbir, iaitu Allahu Akbar. Lafaznya macam mana takbir? Iaitu Allahu Akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu Akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu Akbar adada ma baina zalik, Allahu Akbar adada ma huwa khaliq. 4 rangkap yang takbir ini kira satu set juga yang disebut sebagai takbir. Sekurang-kurangnya sekali juga. Kemudian yang terakhir Nabi kata dengan satu orang perempuan ni tadi, bacalah juga wala haula wala quwata illa billah mislu zalik. Itu yang disebut sebagai hauqalah. Hauqalah iaitu la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah dipanggil hauqalah. La ilaha illallah dipanggil hailalah ataupun tahlil. Subhanallah dipanggil tasbih. Alhamdulillah dipanggil takbir. Alhamdulillah dipanggil tahmid. Allahu Akbar dipanggil takbir. Kadang panggilan-panggilan ni kita kena tahu juga tuan-tuan. Tak, kena tahu. Kadang-kadang ada orang dia tak pernah dengar hauqalah tu apa benda. Dengarkan aikolah ke? Hauqalah tu la haula wala quwata illa billah. Hailalah pun dia tak pernah dengar. Hailalah tu la ilaha illallah. Hailalah tu la ilaha illallah. Tak. Macam nama surah lah tuan-tuan. Nama surah. Ngapal dah, tahu dah. Tiba suruh baca surah Ikhlas. Dia termenga-menga surah Ikhlas. Ada surah tu Ikhlas ada surah Ikhlas. Keluar Allah. Keluar Allah. Keluar Allah wahad tu dia tahu. Tapi hak nama dia tak tahu tu. Hak panggil surah tu apa. Berat tuan-tuan budak-budak sekarang. Sebab tu benda istilah-istilah ni pun kena tahu juga tuan-tuan. Kita Islam dah lama dah. Semayang pun dah lama. Tapi kadang-kadang perkara-perkara ini, nama-nama ni, panggilan ni pun kita kena tahu. Jadi yang terakhir sekali Nabi ajar kepada perempuannya tadi, iaitu yang disebut sebagai hauqalah. Apa lafaznya? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fis sama,
la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adada ma khalaqa fil ard la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adada ma baina dzalik la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adada ma huwa khaliq. Kalau tuan-tuan perasan, semuanya baik tasbih, tahmid, tahlil, takbir dengan haukalahnya ada 4 rangkap. 4 rangkap tu yang pertama yang sama, semua sama tuan-tuan, iaitu pada yang pertama disebut adada ma khalaqa fis sama. Adada sebanyak bilangan ciptaannya Allah Ta'ala fis sama, di langit. Kemudian yang kedua, adada ma khalaqa fil ard, sebanyak bilangan ciptaan Allah Ta'ala di bumi. Kemudian yang ketiga, adada ma baina zalik, sebanyak bilangan ciptaan Allah Ta'ala antara keduanya, langit dan bumi. Dan yang akhir, adada ma huwa khaliq, sebanyak bilangan ciptaan makhluknya yang dia cipta. Itu semua sama, cuma bezanya awalnya tadi. Kalau tasbih, tasbih lah. Kalau tahmid, tahmid. Kalau tahlil, tahlil. Kalau takbir, takbir. Kalau hauqalah, hauqalah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kata Nabi SAW, yang Nabi tengok yang perempuan tadi tengah tasbih tadi dengan bilang batu tadi. Nabi kata, nak tak aku ajarkan yang mana kalau kamu baca, kamu amalkan, ini hak lebih mudah, bahkan bukan mudah saja, bahkan lebih baik. Artinya dari segi sudut pahalanya lebih besar. Yang kamu tasbih, contoh ya, subhanallah, 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 subhanallah. Nabi bagi tahu, nak tak aku khabarkan satu amalan yang bila kamu baca, kamu amalkan, dia menggandakan pahala kamu. Dia menggandakan pahala, tuan-tuan. Maka inilah tuan-tuan, iaitu yang disebut sebagai tasbih, yang bila kita bertasbih dengan tasbih lafaz ini, dia menggandakan pahala. Bila kita tahmid dengan tahmid ini, maka digandakan pahala. Maka tahlil yang kita baca ini, maka digandakan pahala. Begitu juga dengan takbir dan juga hauqalah. Inilah amalan-amalan tuan-tuan yang disebut bacaan-bacaan yang diajar oleh perempuannya tadi, supaya mendapat pahalanya yang lebih baik. Yang lebih baik maksudnya yang lebih besar daripada amalan yang kamu buat. Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu keberuntungan yang merupakan rahmat daripada Nabi SAW, yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi hak sampaikan pada umat dia, supaya kita tuan-tuan dapat menandingi, khususnya dari segi sudut pahala yang kita amalkan tuan-tuan. Akhir zaman ni lagilah pula kita umur pendek-pendek. Dari segi umur umat-umat yang terdahulu, maka pasti lebih besar dan lebih banyak, sebab mereka mempunyai umur yang panjang. Jadi oleh itu, dari segi sudut pahala, pasti mereka lebih banyak daripada kita. Maka walaupun kita umurnya pendek, 60, 70, 80 tahun, tetapi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, istimewanya umat Nabi SAW itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, amalan yang sedikit tapi pahalanya berganda. Amalannya mudah, ringkas, tapi pahalanya besar. Inilah tuan-tuan, kita kena cari, kita kena rebut, kita kena amalkan dalam kehidupan kita. Maka setiap tasbih yang dibacanya tadi, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, sampai habis, maka pahalanya tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, berganda-ganda di sisi Allah. Berganda-ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbanding kita tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah tadi, jauh beza tuan-tuan dari segi sudut pahalanya, ataupun juga menandingi berapa banyak yang kita dapat menyebut tasbih tu, contoh 100, tapi kita sebut ni sekali tuan-tuan, melebihi daripada 100 kali. Seperti mana yang kita sebut dalam kuliah-kuliah pertemuan yang lalu, yang Nabi ajar tu satu amalan yang ulama sebut, satu amalan yang disebut sebagai tahlil,
yang bila dibaca setiap kali lepas daripada setiap solat fardu 5 waktu, maka dia menyamai dengan kita membaca 76,000 kali tahlil. Kita nak tahlil tuan-tuan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 76,000 kali. Tuan-tuan hitunglah berapa masa kita nak kena ambil, nak habiskan 76,000 contohnya. Tetapi sekadar kata ulama kita dapat membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, maka itu seolah-olah kita membaca sebanyak 76,000 kali tahlil. Tapi diamalkan sebanyak 3 kali setiap kali solat fardu 5 waktu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Biasa kita dengar ni tuan-tuan, bacaan ni biasa kita dengar. Jadi nak hafal pun mudah. Maka disebutkan dalam kitab-kitab ulama sebut barang siapa yang mengamalkan tahlilnya tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, sebanyak 3 kali setiap kali selepas solat fardu, menyamai dia membaca sebanyak 76,000 kali tahlil. Mana tahlil? Iaitu la ilaha illallah. Tuan-tuan, itu yang dikatakan bacaan ataupun amalan yang menggandakan pahala. Sedikit, mudah, ringkas, pendek, tapi pahalanya berganda. Tapi pahalanya besar. Sangat-sangat besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Setiap kedipan mata, setiap turun naik nafas ini, semua dihitung, dibilang tuan-tuan. Dihitung, dibilang akan kedipan mata manusia ni satu hari berapa kali. Turun naik nafas kita ni satu hari berapa kali. Dihitung dah. Maka dapatlah jumlahnya sebanyak bilangan 76,000 kali tahlil. Sebab itu sayugianya kata ulama, amalan macam ini jangan ditinggalkan. Kerana amalannya pendek, mudah, ringkas, tapi pahalanya sangat besar. Digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan amalan bacaan tasbih yang Nabi ajar tadi pada satu orang perempuan tadi. Tuan-tuan, bila Nabi ajar, benda tu penting, benda tu besar. Dia nak bagikan manfaat, kebaikan kepada kita. Tak ada benda hak Nabi ajar, benda tu tak penting tuan-tuan. Sangat penting. Dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, hak ajar orang perempuannya tadi, kita hak pun dapat tahu. Dan kita pun ambil kesempatan untuk amalkan. Kerana itulah Nabi kata, amalan yang mana kamu buat ini min haza aw afdal, maka dia terlebih baik. Bagi kamu, sangat mudah untuk kamu amalkan dan lebih baik dari segi sudut pahalanya, berganda di sisi Allah. Sebab itu tuan-tuan usahakan untuk, kalau tak hafal pun tak apa, cari bacaan tasbih ni, tahmid ni, tahlil ini, takbir serta hauqalah ni untuk diamalkan dalam setiap kali solat selepas solat fardu. Jika tak dapat tuan-tuan, cukup saja 2 waktu, iaitu setiap kali pagi dan petang. Kalau tak dapat setiap kali lepas solat fardu, maka cukup memada tuan-tuan diamalkan setiap kali waktu pagi dan setiap kali waktu petang. Sebab itu tuan-tuan, ada satu amalan yang biasa kita amalkan selepas waktu subuh yang disebut sebagai wirdul latif. Wirid latif, dipanggil wirdul latif, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad hafizallahu ta'ala. Itu amalan untuk diamalkan setiap pagi subuh, lepas subuh, dipanggil wirdul latif.
Maka dalam wirdul latif ni tuan-tuan, satu amalan wirid yang disusun pelbagai-bagai wirid tuan-tuan, yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW dan ayat Quran. Maka dihimpunkan, dinamakan wirdul latif, diamalkan selepas solat fardu subuh. Kalau tuan-tuan tengok nanti dalam wirdul latif tersebut, susunan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, maka ada jumpa tasbih ini, ada disebutkan tahmid ini, ada disebutkan tahlil ini, begitu juga dengan takbir, begitu juga dengan hauqalah. Disebutkan tuan-tuan dalam amalan wirdul latif. Kalau tuan-tuan nanti pergi kedai buku, cari amalan wirdul latif, ada dimasukkan bacaan-bacaan tersebut yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis. Jadi kalau tak mampu tuan-tuan setiap kali solat fardu nak buat, cukup memada satu hari 2 kali baca, iaitu sebelah pagi lepas subuh dan selepas asar sebelah petang. Sebelah petang lepas asar. Kalau tak lepas subuh tak apa, waktu duha pun boleh. Waktu duha pun boleh, pukul 10, pukul 11, pukul 12. Lepas asar boleh, ataupun sampailah waktu malam. Supaya kita mendapat kelebihan-kelebihan yang sangat besar. Jangan sampai kita menyesal nanti tuan-tuan. Bila manusia ni menyesal, iza mata, kata Nabi, bila mati manusia, intabah, maka barulah mereka menyesal kerana tak dapat nak beramal dan persiapkan sebanyak pahala yang akan dibawa nanti dan akan diambil di hari akhirat kelak. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga contoh untuk bacaan lain, iaitu selain yang disebutkan dalam hadis. Ada juga tuan-tuan lafaz yang mana bacaan disebut sebagai bacaan yang lain selain mana yang disebut daripada hadis. Contohnya tuan-tuan yang tidak disebutkan dalam hadis, contoh bacaan yang lain iaitu selawat. Selawat. Sebab yang tadi hak Nabi sebut tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan hauqalah. Ada juga ulama sebut tuan-tuan iaitu selawat. Contoh lafaz selawatnya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada ma khalaqa fis sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada ma khalaqa fil ard. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada ma baina zalik. Dan yang terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada ma huwa khaliq. Ini satu set selawat yang bila kita selawat dengan lafaz ini, bacaan ini, digandakan pahala tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakaplah, kita nak tasbih subhanallah tu 100 kali pun agak payah. Kita nak tahmid alhamdulillah 100 pagi tu pun payah. Kadang-kadang kita nak tahlil, duduk sekejap tuan-tuan, bang 5 minit 10 minit tahlil la ilaha illallah 100 kali pun kadang-kadang payah juga. Begitu juga dengan hauqalah, nak duduk pegang tasbih la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil azim. Nak sampai bilangan 100 tu, ya Allah, peritnya, ujiannya besar. Kadang-kadang tasbih tu terlepas. Rupanya tidur. Kadang-kadang ujian besar. Maka inilah anugerah Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Amalan baca hak sekali saja tasbih, lebih daripada bilangan 100 kali. Baca tahmid hak 8 ni sekali saja, lebih daripada bilangan 100 kali serta pahalanya sekali. Begitu juga dengan hauqalah, begitu juga dengan tahlil. Sekali saja baca menyamai dengan lebih daripada 100 kali serta pahalanya. Siapa tak mahu tuan-tuan? Siapa yang tak mahu? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu kelebihan yang besar tuan-tuan.
Satu kelebihan yang besar. Kalau hak dunia pun tuan-tuan, barang kita beli contoh harganya RM50. RM50 ni kita beli, ada pula offer. Haji, kalau Haji beli hari ni je Ji, RM50 Ji, Haji dapat 10 jenis barang. Hari lain tak dapat, hari ni je. Harga yang sama 50, tapi 10 jenis barang. Kalau yang lain tak dapat. Kan Haji kena beli satu-satu. Nak dapat hak semua ni, masih pasti hari lain lebih daripada harga. Hari ni je Ji, 50, harga yang sama, duit yang sama 50, tapi dapat 10 barang. Berebut kita tuan-tuan. Berebut kita, habis. Tak? Nampak? Begitulah dengan tasbih hak ni yang sama, tapi bilangannya melebihi daripada hak yang biasa. Yang kita tasbih subhanallah subhanallah tu sampai 100, serta pahalanya pun berbeza, iaitu berganda. Itu maksudnya tuan-tuan. Itu maksudnya. Saya nak bagi mudah faham lah. Biasa kita nak duduk nak takbir ni tuan-tuan, Allahu akbar 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 Allahu akbar. Nak duduk tu makan masa juga mujahadah. Tapi dengan ini yang Nabi sebut lebih baik, afdal. Sekali baca saja melebihi bilangan yang biasa kamu tasbih, dan juga pahalanya berganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan selawat. Kita disarankan untuk perbanyakkan selawat. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nak sampai 100 tu masya-Allah. Agak berat tuan-tuan. Tapi hak guna selawat ini maka menyamai lebih daripada bilangan 100, serta pahalanya lebih. Pahalanya berganda. Tapi hak guna apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, dan juga oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Inilah amalan yang bila diamalkan tuan-tuan, menggandakan amalan dan menggandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik dan hidayahnya untuk kita mengamalkannya serta sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, dan insya-Allah akhirat nanti kita dimasukkan di dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan keseluruhan daripada hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam kitab ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita tak dapat nak buat semua, jangan tinggalkan semua. Selagi mana nyawa diberikan pinjam oleh Allah Ta'ala sekian kalinya kita, maka usahakan untuk kita melakukannya. Kalau tak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Mudah-mudahan ada keberkatan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini khatamlah kita bagi kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Dan dengan ini saya mengijazahkan kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini untuk mengamalkan segala isi kandung di dalam kitab 40 hadis ini, dan juga mudah-mudahan diamalkan semampu yang mungkin, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqamah dan juga taufik berterusan serta hidayah dalam kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita mendapat rahmat dan kasih sayang oleh Allah Taala jua, sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Dengan ini saya ijazahkan insya-Allah. Tuan-tuan sebut kabir tu, saya terima insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah nanti kita buka buku lain kitab lain insya-Allah minggu depan. Wallahu alam. Ya saya. Baik tuan-tuan, berkenaan tentang tak kala mana muazzin dia melaungkan azan, maka antara adab
dalam kita mendengar laungan azan yang dikumandangkan tersebut, iaitu hendaklah kita dengar dan jawab laungan azan tersebut. Maka sebab itu disebutkan dalam kitab Jauharul Mawhu' wal Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala, berkenaan ada orang yang dia tak ambil kisah, tuan-tuan. Maksudnya apa? Waktu azan kadang-kadang dia bercakap. Waktu azan dia bercakap. Bila bercakap dia tak jawab lah. Dia tak jawab. Jadi tuan-tuan, bahayanya, mudaratnya, iaitu boleh menyebabkan, kalau dia berterusan macam itu, boleh menyebabkan dia mati su'ul khatimah. Na'uzubillah. Kecuali yang dibenarkan dalam berkata-kata ataupun bercakap yang darurat, yang penting, yang penting-penting, itu tak ada masalah lah. Jadi kalau apa jua sekalipun, azan saja, stop sekejap, berhenti sekejap, tengah mesyuarat ke, tengah berbincang ke, apa semua, azannya berhenti sekejap, kita jawab. Sebab Nabi suruh. Nabi kata, bila kamu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawablah asyhadu an la ilaha illallah. Hak Nabi suruh. Hayya 'alas solah, jawablah la haula wala quwata illa billah. Jawab sampai habis, tuan-tuan. Sampailah kita membaca doa azan. Kita dah sebut dah dalam pertemuan yang lalu, besar pahala, tuan-tuan, membaca doa selepas daripada azan, dan juga menjawab azan tersebut. Maka sebab itu ancaman yang disebutkan oleh kata ulama, antara amalan yang menyebabkan seseorang itu mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk lah, dalam keadaan buruk, iaitu bercakap-cakap ketika mana azan dikumandangkan. Berkata-kata, bercakap-cakap, berbual ketika mana azan dikumandangkan. Maka kita mengharapkan kita mati husnul khatimah. Tapi hati-hati, ada di sana amalan-amalan yang kita tak sedar, yang kita langgar adab. Adab ketika mana azan, maka jawab. Maka kita langgar, tuan-tuan, maka menjadi asbab, kata ulama, na'uzubillah, seseorang itu boleh mati su'ul khatimah. Itu satu ingatan untuk kita lah. Kemudian yang kedua, ketika mana khatib sedang berkhutbah, tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, hari ini memang ujian kita besar lah, tuan-tuan. Salah satunya apa? Ni smartphone ataupun telefon, dah handset yang ada pada kita. Sebab itu, tuan-tuan, dan kata guru kami rahimahullah ta'ala, kalau dapat hak kita pergi masjid ataupun kita pergi semayang ni, semayang berapa lama? 10 minit, lebih kurang lah. Kalau dapat, tak boleh nak kawal, tuan-tuan, jangan bawa handset. Jangan bawa handset. Tuan-tuan tengok orang main bola tu, dia masuk dalam padang 45 minit, dia ada bawa handset tak? Sambil main bola tu dia pegang main handset. Habis, tuan-tuan, dia tak fokus. Bukan bola masuk gol, dia tu masuk gol. Dia tinggalkan, tuan-tuan, sebab nak fokus. Begitulah juga, tuan-tuan, ujian orang kita sekarang ni, tuan-tuan. Tak kala mana imam tengah khutbah tu, itulah dia tengah main. Kadang-kadang dia tengok Facebook, dia balas WhatsApp. Ada yang dahsyat, tuan-tuan, minta maaf, tuan-tuan, terkejut kita tengok dia tengah main game. Pak Haji ni, tuan-tuan, orang tua kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah main game ni. Habislah, tuan-tuan, sia-sia lara. Jadi apatah lagi, kadang-kadang memang agak sukar, mungkin dia datang sembahyang Jumaat lah, mungkin dalam kita duduk dalam 45 minit ataupun 1 jam. Kalau tak dapat, tuan-tuan, offkan je, terus matikan. Ataupun kalau dalam waktu yang macam ini tak ada, sekejap saja kita tinggalkan, bang 10 minit pun tak apa, tak jadi masalah, sebab kita nak dapat fokus. Kita nak ibadah, biar kita fokus kat situ. Jadi oleh itu, bila dia ada perkara-perkara tersebut, artinya dia tidak khusyuk, dia tidak fokus, maka di situ dia membuat perkara-perkara yang melalaikan, maka boleh menyebabkan kekurangan pahala dalam amalan tersebut. Hari Jumaat pun sama juga, pahalanya kurang lah, lara. Mulut dia diam je, tapi tangan laju je, tuan-tuan. Macam-macam, tuan-tuan, hari ni. Ni ujian. Boleh tak
imam sedang baca khutbah tegur orang yang tengah main handset ke dan sebagainya, boleh tak? Boleh, boleh, tak jadi masalah. Cuma kena tanya imam tu lah, berani ke tak berani. Dia tengah baca khutbah, tengok ada yang tengah main handset dan sebagainya, boleh tak tegur? Boleh. Dan dia tidak dikira memutuskan bacaan khutbah. Cuma orang kita tak biasa, skema lah sikit lah, dia baca tegur. Tak, boleh, tak jadi masalah. Satu hari tuan-tuan, Saidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia tengah khutbah. Tak, sebelum tu Saidina Umar dihantar satu batalion tentera perang pergi memerangi orang-orang kafir di satu tempat tu tuan-tuan, jauh tempat dia. Saidina Umar di Madinah. Saidina Umar pada ketika itu di Madinah, tengah baca khutbah. Tengah baca khutbah tuan-tuan, ini kasyaf Allah Ta'ala beri kepada Saidina Umar. Tengah-tengah baca khutbah, Saidina Umar nampak tentera Islam tersebut di belakang gunung, di belakang bukit tu ada tentera kafir berselindung di belakang tu nak menyerang tentera Islam. Ni jauh. Tengah-tengah Saidina Umar tengah khutbah ni, tajuk lain. Tiba-tiba Saidina Umar berhenti sekejap. Nabi kata, ya Sariyah, wahai Sariyah. Sariyah ni panglima perang. Nun, jauh ni, bukan depan tu, tak ada. Jauh. Luar daripada Madinah sana. Ini makam tinggi tuan-tuan, kasyaf. Tengah-tengah khutbah Saidina Umar tegur, ya Sariyah alal jabal, wahai Sariyah, belakang gunung, belakang bukit tu ada musuh, hati-hati. Yang jemaah lain tuan-tuan dengar, tadi tajuk lain. Ni Saidina Umar khalifah pada ketika itu. Dia tegur Sariyah. Sariyah tak ada kat sini, Sariyah kat sana, tengah perang tu, dia jadi panglima perang. Terkejut semua orang, tajuk lain pula. Lepas tu Saidina Umar sambung balik. Tuan-tuan, tak ada masalah. Cuma bergantung pada imam lah, awak nak tegur. Minta tolong, ataupun sebelum khutbah tu minta tolong semua simpan, matikan handset semua masing-masing, fokus dengar kepada khutbah yang nak disampaikan. Boleh, tak jadi masalah. Bagi ingatan tuan-tuan. Kadang-kadang kita biar gitu je, macam tak ada apa-apa lah, macam tak ada apa-apa. Jadi sebenarnya ingatan untuk kita semua jugalah, sama-sama tuan-tuan, perkara ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ya, surah Kahfi afdal baca malam ataupun subuh. Nabi sebut surah Kahfi itu, Nabi sebut dibaca pada hari Jumaat. Nabi sebut hari Jumaat. Jadi Khamis malam Jumaat tu dah masuk hari Jumaat, sampailah asar tu, sebelum masuk maghrib. Jadi nak dibaca bila? Malam Jumaat ke, pagi Jumaat ke, ataupun lepas Jumaat? Tuan-tuan tengok kepada keluasan waktu kita. Mana yang kita ada kemampuan free pada waktu mana-mana hari Jumaat tersebut, silakan untuk baca surah Kahfi. Silakan, tak jadi masalah untuk dibaca surah Kahfi. Sebab Nabi sebut hanya yaumul Jumaah, pada hari Jumaat. Kalau malam tu kita boleh baca, silakan. Kalau siang tu, pagi tu kita boleh baca, silakan, tak jadi masalah. Yang penting kita dapat baca, amalkan surah Kahfi itu pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Tengok pada keluasan dia, keluasan kita lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.